Alhamdulillah, sesungguhnya Allah memberkati dan juga melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Maka dapatlah sama-sama kita berada di dalam rumahnya yang serba indah ini. Mudah-mudahan dengan keindahan dan juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dapatlah sama-sama kita menambahkan lagi ketakwaan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang-abang, kakak-kakak, mak-mak dan ayah-ayah semua, sesungguhnya pada minggu yang lalu kita telah membicarakan bagaimana para sahabat mengadu kepada baginda Rasulullah, mengatakan orang yang kaya buat lebih banyak daripada mereka. Di mana kalau mereka sembahyang, orang kaya sembahyang, kami pun sembahyang juga. Tapi yang ruginya kami apabila mereka mempunyai harta yang banyak, mereka bersedekah, sedangkan kami tidak mampu bersedekah. Dan Rasulullah mengatakan sedekah ini banyak, bukan hanya sedekah dengan harta benda, tetapi juga sedekah dengan zikrullah, sedekah dengan mengajak buat baik dan sebagainya. Dan seterusnya kita akan sambung lagi pada hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal isnini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. Subhanallah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, setiap sendi tubuh manusia wajib mengeluarkan juga zakah. Maknanya ada juga zakat ataupun sedekah yang boleh kita tunaikan dengan tulang 4 kerat manusia. Setiap hari di mana matahari terbit padanya, engkau berlaku adil terhadap 2 orang yang bertelingkah juga adalah sedekah. Menolong seseorang pada kenderaannya, lalu engkau membantunya untuk naik ke atas kenderaan atau mengangkat barang-barang ke atas kenderaan tersebut juga adalah sedekah. Ucapan yang baik juga adalah sedekah. Setiap langkah engkau berjalan menuju sembahyang juga adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan atau kesakitan ataupun sesuatu benda yang boleh menyakiti manusia juga dikira sedekah. Allahu Akbar. Itu kita dah bincang dah, sedekah ni bukan hanya sekadar dengan harta benda, duit ringgit, tetapi sedekah juga dengan zikrullah, sedekah juga dengan mengajak orang buat baik, sedekah juga tolong tuang ayat, bawa dalam gelas ataupun dalam cawan, saudara ataupun sahabat kita, maka juga dikira sedekah. Pada malam ini kita sambung lagi bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap sendi tubuh manusia juga wajib mengeluarkan sedekah. Dan sesungguhnya sendi manusia dalam riwayat hadis mengatakan 360 sendi. Ada 360 sendi. Cuba kita bayangkan, kita sendiri pun tak tahu 360, melainkan baginda Rasulullah yang beritahu. Hanya akan terangkat apabila seseorang tersebut sembahyang duha 2 rakaat. No? Tu dikira banyak sedekah yang Allah bagikan kepada kita ni berapa banyak sendi. Apabila seseorang tersebut sembahyang duha 2 rakaat, maka telah terangkatlah tanggungan ataupun bebanan tersebut. Maknanya setiap sendi juga mengharapkan sedekah. Depa sendiri pun nak sedekah juga. Ibarat dia macam itulah.
Sedekah mereka macam mana? Iaitu dengan kita melaksanakan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Allahu Akbar. Jadi abang-abang, ayah-ayah, kakak-kakak dan juga mak-mak semua, sesungguhnya sembahyang duha ini amat berat dan perlu diambil berat dan perlu kita jaga sungguh-sungguh. Kerana orang yang sembahyang duha, insya-Allah Allah murahkan rezekinya dan juga ahli keluarga dia. Kalau 2 minit sembahyang duha 2 rakaat dia pun tak sampai 5 minit pun. No? Cuma doa dia tu ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi ada doa khusus untuk sembahyang duha. Tapi apapun kalaulah tak mampu untuk nak baca doa khusus, bacalah doa dengan walaupun dengan niat di hati kita dalam bahasa Melayu sekurang-kurangnya. No? Bermakna dalam tubuh manusia ini ada 360 sendi yang Rasulullah sebutkan, di mana kita sendiri cuba kita bayangkan untuk gerakkan tangan kita yang sebelah ni saja kita tak tahu berapa sendi yang digunakan. Sebab itulah baginda Rasul, para alim ulama mengatakan sesungguhnya Syekh Sya'rawi rahimahullahu taala anhu wa ardah, dia mengatakan bahawa sesungguhnya manusia ini apabila dia hendak menggerakkan jari jemarinya atau tangannya, dia sendiri pun tak tahu berapa banyak sendi yang digunakan. Itu satu. Yang kedua, kita hanya boleh menggerakkan semua ini hanya 1/3 sahaja. 2/3 lagi Allah yang tetapkan. Ya? 2/3 dalam tubuh badan kita ni Allah yang menggerakkannya, bukan kita. Ni dalam perut kita, contoh paling mudah dalam perut. Macam mana perut boleh proses masuk ayam masuk, daging masuk, ikan masuk, beras masuk, semua masuk. Tengok dia proses-proses keluar. Ha, tu dia. Allahu Akbar. Kita ke yang susun? Okey, ayam haduk tani, daging haduk tani, tak ada. Allahu Akbar. No? Tu dalam proses pencernaan, penghadaman manusia dalam tubuh badan. Kita sendiri pun tak boleh nak buat, kita sendiri pun tak mampu nak jaga, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tengok apa peranan pundi, apa peranan hempedu, apa peranan paru-paru, semuanya Allah ceritakan. No? Ada tujuan masing-masing. Sehingga kan manusia ni tak tahu macam mana lagi nak boleh nak reka sama seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala reka. Jadi bagi kita, kalaulah manusia ni mengatakan dia tu hebat, dia rasa dengan tubuh badan dia tu dia rasa kuat, dia boleh buat orang, sebenarnya itu juga adalah daripada kekuasaan Allah, Allah yang membenarkan. Sedangkan dalam perut dia sendiri pun dia tak mampu nak jaga. Ni dalam perut kita, kita makan hari ni berapa banyak, hari ni berapa jenis kenduri makan. Daripada pukul berapa tadi makan sampai lah ni pun tunggu nak makan lagi. Allahu Akbar. Perut ni duk proses dia. Perut ni sentiasa proses. Dia proses. Hak yang berguna dia masukkan dalam saluran darah. Yang tak berguna dia keluar buang. Sekali sama ada ketui ke dengan cara ayak ke. Allahu Akbar. No? Tubuh badan manusia. Allahu Akbar. Kalaulah kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala merangkamkan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu semua apakah kamu tidak memerhatikan dan juga memikirkannya. Allahu Akbar. Kalaulah kita boleh fikir yang ni, mungkin kita nampak ni tangan, jari, jemari kita boleh nampak. Nah, ada benda yang boleh bergerak, yang hidup, contohnya kuku. Allahu Akbar. Kuku ni kerak seminggu kerak pula, ataupun 2 minggu kerak pula. Sedangkan bulu rumah tak tumbuh-tumbuh pun duduk tentu je. Dan Allah cipta dia panjang tu lah dia. Tapi kuku dia semakin panjang, setiap hari dia akan semakin bertambah. Adakah kita tengok sendiri, kita kaji balik ciptaan, rahsia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, no? Kalaulah kita kaji balik rahsia tersebut, Allahu Akbar,
Sebab itulah sebahagian para alim ulama mengatakan orang yang paling kuat fikiran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah sama ada dua. Orang yang kuat, yang bertakwa pada Allah Ta'ala sama ada para alim ulama ataupun para doktor. Doktor ni kalau dia bedah tu dia tengok Allahu Akbar, jantung duk bergerak, pak, Allahu Akbar. No? Perut manusia, cuba tengok perut manusia kalau kena hak yang gastrik, dia semakin nipis kulit dia sehingga akan menyebabkan beracun pula makanan dalam tubuh badan manusia. Dalam tubuh badan manusia, dalam perut ni berapa ribu jenis kuman ataupun bakteria yang boleh menghancurkan daging-daging, nasi, daging ayam, ikan dan sebagainya apabila kita masuk dalam perut. Dia proses lincin elok saja. Allahu Akbar. Kalau kita memikirkan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syarawi mengatakan 2/3 daripada pergerakan manusia itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1/3 saja lagi yang kita boleh gerakkan menggunakan daya hasil usaha kita sendiri. Sedangkan bermakna kita ni amat lemah dengan apa yang Allah ciptakan kepada kita. Dan seterusnya, iaitu apabila engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah juga adalah sedekah. Kalaulah kawan-kawan kita duk mengkelai, no? Dalam dunia ni kalau tak pernah mengkelai itu tak tahulah. Kadang-kadang mengkelai itu di pejabat, mak ayah mengkelai di pejabat, mai cerita ni suami saya macam ni punya perangai, yang laki pula bini, cerita bini dia macam ni. Tapi boleh baik semula dengan sebab anak-anak. Fikir balik tengok wajah anak-anak, jadi baik balik lupa habis segala kesalahan yang dilakukan. Adapun kita pula, kalaulah ada jiran-jiran ataupun kita duk mengkelai ni di antara kita, kalaulah kita boleh berlaku adil, Allahu Akbar, untuk memperbaiki hubungan, maka itu juga dikira sebagai sedekah. Dan kemudian kita tolong orang naik kereta, boleh jadi orang tu dia tak larat, kita tolong dia ataupun kita angkat barang-barang letak atas kenderaan dia, maka dikira juga sedekah walaupun nampak bukan besar mana pun. No? Bukan besar mana pun, taklah susah mana pun, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala maka juga dikira sedekah, kerana bantu untuk menyelesaikan masalah orang lain walaupun dia sendiri mampu, tapi kita saja nak tolong juga dikira sedekah. Allahu Akbar. Kemudian, dan kata-kata yang baik juga sedekah. Bila sebut tentang kata-kata ni yang paling payah ni, cakap baik ni dia tak syok. Dia kena cakap tak baik baru puas. Kalau boleh kata ke orang, maki ke orang, Allahu Akbar, syok lah boleh kata ke orang. No? Tambah-tambah orang buat salah kat kita, kita pun dan maki anak haram, babi, hang semua ni semua dah. Maki semua kalau boleh maki tu. Ibarat dia macam tu lah. Sebab apa? Sebab kita tak puas hati dengan tindakan orang kepada kita. Kita tak puas hati. Sebab apa? Boleh jadi orang yang kata kat kita tu betul, apa yang kita buat tu salah, tapi kita tetap tak puas hati. Sebab seolah-olah mencemarkan, menjatuhkan imej seseorang. No? Tambah-tambah kalau dalam mesyuarat ada hak orang ego, kalau bos ego cukup tegak ya, pindah. Tengok dia duduk jana, duduk cerita bab tu lah. No? Sebab itulah kalau orang yang jadi bos ni, orang yang jadi bos kalau hak jenis panas baran, hak jenis tak boleh tegak, memang susah. Susah sangat. Sebab apa? Kita nak dekat dengan dia ni, nak cakap elok-elok pun takut dia terasa.
Tambah-tambah orang yang ada pangkat lagi besar. Kita nak tegur pun dia rasa macam apa yang dia buat tu betul saja. Kita kena ikut dia. Kadang-kadang masuk mesyuarat, kalau dia kata yang tu lah, yang lain jangan duk tanya lah. Ibarat dia macam tu lah. Masuk mesyuarat ibarat dia macam tu lah. Jadi susahnya manusia ni nak jaga lidah manusia ni. Kita ni susah sangat nak jaga lidah kita ni. Apatah lagi kalau boleh nak jaga daripada mengumpat hal orang lain. Yang tu lagi susah. Kenapa? Kerana kita tengok setiap hari manusia yang berbeza-beza, maka hari itu kita mula nak cerita. Sesungguhnya salah satu sebab mengapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apabila lidah dan mulut kita banyak mengutarakan perkara-perkara yang tidak elok. Kita duk cakap benda yang tak elok banyak, jadi menyebabkan tiada kemuliaan pada mulut dan lidah kita, maka Allah pun tidak muliakan, maka Allah pun tidak berikan apa yang kita pohon. Sebab itulah di kalangan para alim ulama dan juga para wali, mereka tetap menjaga lidah mereka dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kisah seorang lelaki yang melihat, seorang lelaki ni dia tengok, iaitu di Madinatul Munawwarah. Itu berlakunya peristiwa ini di Madinah. Lelaki ni tengok satu jenazah yang ditanggung oleh 4 orang. Yang ditanggung oleh 4 orang lelaki dan diiringi di belakangnya seorang wanita. Ada seorang wanita yang duduk di belakang jenazah tersebut, ikut dia. Lelaki yang tengok 4 orang tersebut, dia kata, pergi mana habis yang lain tak main tolong langsung angkat jenazah. Tak ada siapa pun tolong angkat jenazah tu. Kok-kok lah angkat lagi ramai nak tolong-tolong bagi ringan. Tak ada. Kemudian lelaki ni pilah tanya, boleh tak dia nak tolong angkat sekali? Maka mereka kata tak apalah, nak tolong angkat, mai duduk sekali. Maka 5 orang lah sekali dengan dia angkat jenazah tersebut. Sampailah ke tempat tanah perkuburan dan mereka sembahyang di situ, di atas tanah kubur tersebut. Kemudian mereka simpan tanam semua. Selesai dah semua, terlihatlah seorang wanita yang berada ikut daripada belakang tadi sampai ke tanah kubur. Mula-mula dia teriak, kemudian dia gelak. Mula-mula dia teriak, kemudian kali yang kedua dia gelak. Maka lelaki tadi dia rasa heran. Dia kata, siapa perempuan ni yang duk gelak-gelak atas kubur ni? Dia tak takut ke yang mungkin Allah akan azab ahli jenazah yang lain sebab dia teriak? Tak boleh teriak dengan mengeluarkan suara. Hukumnya tak boleh. An-niyahatu 'alal mayyit. Tidak boleh teriak sampai keluar suara. Jadi dia tengok perempuan tu teriak, maka dia pun pilah tegur, wahai makcik, mengapakah makcik gelak? Bukan teriak, dia gelak lah. Kali yang kedua tu dia gelak. Wahai makcik, pasal apa makcik gelak? Perempuan tu kata, hang siapa? Tu dia kata, hang siapa? Hang duk main kacau urusan aku ni, hang siapa? Kemudian lelaki tu bila dengar makcik tu kata kat dia macam tu, dia kata, dah tajalah nak tanya pasal apa duk gelak-gelak atas kubur ni.
duk gelak-gelak sangat, kuat sangat di atas kubur ni. Maka makcik tu kata kali lagi, hang siapa? Hang duk tanya-tanya aku ni, hang siapa? Kemudian laki itu kata, aku adalah Ibn bin Saleh, orang gaji kepada Anas bin Malik, iaitu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dan di mana Sayyidina Anas bin Malik ini juga adalah orang gaji kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Dengar-dengar nama Ibn bin Saleh, orang gaji kepada sahabat Rasulullah yang juga orang gaji kepada Rasulullah, iaitu Anas bin Malik, maka dia pun berhenti terus gelak dia. Yang tadi ni dia duk buat main-main acuh tak acuh ya. Kemudian bila dah laki sebut bagi tahu bahawa dia ni adalah orang gaji kepada Sayyidina Anas bin Malik, maka perempuan tu kata, demi Allah, kalaulah bukan aku kenal kamu dan kamu ini orang yang banyak berjasa kepada Sayyidina Anas, di mana Sayyidina Anas banyak berjasa kepada Rasulullah, nescaya aku tidak akan cerita kepada kamu. No? Kalau bukan kerana kamu ni terkenal, nescaya aku tak akan cerita kepada kamu apa yang berlaku. Kemudian bila dah jadi macam tu, baiklah dah kamu tanya juga, aku akan ceritakan kepada kamu. Sesungguhnya yang kamu tanam tadi, yang kamu jadi imam sembahyang tadi, itulah anak aku. No? Itulah anak lelaki aku. Di mana anak lelaki aku ni di dunia dulu dia banyak dosa. Dulu masa di dunia dulu dia ni banyak sangat dosa dia, sehingga kan dia minta daripada aku beberapa perkara untuk aku tunaikan hajatnya. Di mana dia sakit dalam keadaan yang gering sangatlah, tunggu nak mati. Dalam keadaan yang sakit sebut dia pesan, ya ummah, wahai ibu, sesungguhnya nak minta ibu laksanakan beberapa perkara. Sesungguhnya anak ni, saya ni banyak sangat dosa, jadi minta mak tolong tunaikan, buatlah hajat seperti mana yang saya nak. Perempuan tu pun kata, wahai anakku, apakah yang kamu nak? Maka budak lelaki tersebut, anak lelaki dia sebut, dia katakan, wahai ibu, sesungguhnya saya ni banyak dosa. Kalau kita cek lah orang Kedah, cek ni banyak dosa, jadi ibu kena buat beberapa perkara. Yang pertama, ibu carilah cincin dan ibu ukirkan cincin tersebut dengan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suruh cari cincin dan ukirkan nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan letakkan di bawah tangan anak dia nanti bila dah mati nanti. Waktu dah siap mandi dah, tunggu nak kafan tu, letakkan cincin tersebut di bawah tapak tangan dia dan di atas dada dia lah, atas tangan dia ni. Kata macam tu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti ibu letakkan tapak kaki ibu di pipi saya, pijak kat muka saya sampai saya mati. Kerana muka ni tak malu buat dosa pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. No, kita berani minta macam tu. Aduh, ya Allah. No, tak ada. Laki tu pesan kepada mak dia, mak, tolong pijak muka saya ni sampai saya mati.
Allahu Akbar. Dan yang ketiga, bila saya mati nanti, mak usap-usaplah kepala mak ni, biar bagi rambut jadi serabut. Biar bagi mak, rambut mak ni bagi jadi serabut terus. Kerana seolah-olah mengenangkan saya ni yang banyak dosa. Barulah yang keempat, dia katakan kepada mak dia, wahai ibu, saya minta redha, minta halal semua makan minum dan perbuatan saya kepada ibu. Dan doalah agar saya ni boleh masuk, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah perkara yang dipohon oleh lelaki tersebut kepada ibu dia. Jadi ibu dia kata apa? Sungguhnya ketika mana anakku sedang sakit tersebut, jadi aku pijak kaki aku sampai dia mati di muka dia. Aku pijak dia tu sampai dia mati. Lepas dia mati, dan dia juga pesan, kalaulah dia mati, jangan cerita ke orang lain, cari 4 orang yang betul-betul amanah, minta tolong mereka ni mandikan aku, dan jangan cerita kepada jiran-jiran ataupun siapa saja. Dan minta juga mereka tolong ni, minta tolong mereka untuk korek liang sehinggalah selesai masalah. Allahu Akbar. Maka dia buatlah macam tu. Kemudian last sekali, bila dah semua simpan dah selesai dah, yang dia gelak, dia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar suara mengatakan bahawa anak aku diampunkan. Sebab itulah aku gelak besar. Allahu Akbar. Sebab itulah yang aku gelak besar tadi ni, sebabnya aku dengar suara bahawa anakku diampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Kalau kita tak tahulah, muka dia ni rasa tak malu. Sebab apa? Boleh jadi di muka dia ni, muka kita ni ada banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut yang paling banyak. Sebab itulah dia suruh mak dia pijak muka dia, kerana seolah-olah muka ni lah yang menyebabkan dosa yang paling banyak yang dilakukan oleh anak dia sendiri. Itu dia sampai teratur. Maknanya kita tak tahu lagi hari-hari dosa kita banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah, setiap langkah yang kita jalan untuk menuju ke sembahyang maka juga dikira sedekah. Allahu Akbar. Setiap langkah juga maka dikira sedekah. Dan sesungguhnya adalah nikmat yang paling besar ialah apabila seseorang tersebut boleh menjaga dirinya untuk bersembahyang berjemaah di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang paling bertuah di atas muka bumi ini. Bagaimana kisah dalam satu kisah diceritakan bahawa ahli syurga terlepas saja ditimbang segala amalan seseorang, maka dia boleh masuk dalam syurga Allah. Tapi dia tak berani nak pijak titi siratal mustaqim tu, dia tak berani nak pijak titi tu. Walaupun dia dah yakin boleh masuk dalam syurga, tapi dia tak berani nak pijak. Tak berani nak pijak. Malaikat Jibril suruh masuk juga dalam syurga, suruh lintas titi tu, dia tak berani. Dia kata, kami tak berani. Ni satu golongan ni, kami tak berani nak lintas. Kami tengok titi tu kecil sangat, jadi kami tak berani nak lalu. Malaikat kata, tak apa, lalu saja, kamu dijamin selamat masuk dalam syurga.
dijamin selamat masuk dalam syurga. Tapi golongan ni tak berani juga nak lalu. Kemudian malaikat pun beritahulah kepada Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ada segolongan hamba-Mu yang telah pun boleh masuk dalam syurga, tapi mereka tak berani nak lintas titi kamu. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, cuba tengok semasa di dunia dulu, mereka duk pi tak masjid? Semasa di dunia dulu, mereka duk pi tak masjid? Allah terus, malaikat cek balik. Malaikat cek balik, ya, mereka ini adalah golongan yang selalu pergi masjid, sembahyang berjemaah di masjid. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ambil balik mana-mana masjid dan masukkan mereka ke dalam masjid tersebut, dan bawalah mereka melalui masjid tersebut berjalan di atas titi siratul mustaqim sampai mereka masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Ni masjid ni, no, bukan calang-calang, no. Setiap rumah Allah yang bernama masjid boleh bagi syafaat kepada kita suatu hari nanti. Allahu Akbar. Bukan pada hari ini kita mai semayang, kita mai dengar kuliah semata-mata. Tak. Suatu hari nanti mereka ini, masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan jadi syafaat, menjadi kenderaan kepada orang yang selalu datang ke dalam rumah Allah. Allahu Akbar. No? Itu dia punya hebat sampai teratur Allah berikan kepada umat Rasulullah. Kemudian antara adabnya bila nak masuk dalam rumah Allah, jangan lupa baca bismillah dan juga selawat dan baca doa. Ada satu amalan, yang ni kena ambil. Ambil amalan ni, iaitu sebelum nak masuk ataupun masuk sebelum nak duduk. Mungkin kadang-kadang kita kalut-kalut sangat nak naik tangga tu, orang dah ni dah nak tunggu depan pintu nak baca doa, aku tak ada. No. Sambil duduk jalan pun tak apa. Bacalah, sebutlah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tak tahulah saya sebenarnya sebut ke tak lagi, sebenarnya cerita ke tak lagi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala malaikatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu masa nak masuk tu, kalau boleh elok sebelum masuk lah. Tapi kalau tak dan juga sebab orang ramai ke ataupun sebab kalut ke, tak apa, janji masuk baca doa tersebut. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala malaikatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa ganjaran dia? Ni nak dengar ganjaran ni, tak baca tak apa, nak dengar ganjaran tu baru boleh buat. Diberikan ganjaran kepadanya 1000 orang ahli ibadah. No? 1000 orang ahli ibadah, di mana setiap seorang daripada ahli ibadah tersebut umur mereka 1000 tahun. Allahu Akbar. Bayangkan betapa besarnya ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang yang boleh beramal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala malaikatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baca doa ini sebelum nak masuk dalam rumah Allah, akan diberikan ganjaran 1000 orang ahli ibadah, di mana setiap seorang berumur 1000 tahun. Allahu Akbar. No? Tu sebahagiannya. Kalaulah kita boleh buat, Allahu Akbar, alangkah betulnya.
Alangkah bertuahnya, tak payah mana pun, saat saja, tak sampai 1 minit pun, tak sampai setengah saat pun. Setengah minit lah, setengah saat mohon sangat. Tak sampai setengah minit pun baca. Kalau boleh buat yang tu, Allahu Akbar, alangkah bertuahnya kalau kita boleh amalkan. No? Jelas tak dapat tak? Kalau tak dapat saya nak ulang ni. Dapat dah? Ulang lagi? Okey, baik. Yang terakhir yaitu Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kedua. Yang ketiga, wa ala malaikatillah. Yang ketiga yaitu wa ala malaikatillah. Dan yang keempat, wala haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, alangkah bertuahnya kalau boleh beramai. Dan alhamdulillah saya tak pernah juga tinggal. Nak kata tinggal tak pernah, kadang-kadang lah tertinggal sebab kalut sangat. Tapi kebanyakannya alhamdulillah duk buat. Tu perkongsian. Dan seterusnya lagi, apabila keluar, sebenarnya ada lagi satu amalan yang lain, iaitu nak jaga diri kita ketika mana masuk tersebut, di mana setiap ketika mana nak keluar, di mana ketika mana nak keluar tersebut, syaitan ni duk tunggu ibarat lebah di depan pintu keluar ni. Saya rasa saya bagi dah yang tu, no? Bagi dah kan? No, saya bagi dah amalan tu. Ni malaikat apa, syaitan duk tunggu depan pintu penuh ibarat lebah. Yang tu saya dah bagi dah. Jadi cukup. Jadi tak apa. Bila keluar daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan juga lupa lah satu lagi, iaitu ataupun apabila keluar daripada rumah sampai ke masjid dan keluar daripada masjid nak balik ke rumah, kalau boleh jadikan satu amalan, iaitu sebutlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah sangatlah kan, dah biasa dah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey nah, kok lupa kan? Tak apa, saya bagi. Apakah kelebihan dia? Maka akan diberikan ganjaran kepada orang tersebut 100,000 pahala. Nah, bukan sikit, no. 100,000 pahala dan diampunkan dosanya 100,000 dosa dan diangkat darjatnya 100,000 darjat. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ataupun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cukuplah. Keluar daripada pintu rumah, jangan lupa baca doa yang tu. Dan keluar daripada rumah Allah, nak patah balik ke, nak pergi kedai ke, baca juga yang tu. Maka diberikan ganjaran 100,000 pahala, diampunkan dosa 100,000 dosa dan diangkat darjat 100,000 darjat. Allahu Akbar. Jadi jangan lupa, no. Usaha juga bagi boleh buat, walaupun sekurang-kurangnya sekali. Nah, Allah nak lama mana saya, kita dah biasa buat dah. Kita dah biasa buat dah, mudah sangat. Dan yang seterusnya, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dan juga menghapuskan gangguan ataupun benda-benda yang boleh menyakiti daripada jalan juga dikira sedekah. Kalaulah kita nampak pelepah ke, kita nampak batu ke, kita nampak kayu ke, kita nampak paku ke, kita tolong buang. Yang tu di jalan. Tapi dalam rumah Allah, kalau nampak pecah-pecah ke apa ke, buang. Kenapa? Karena sesiapa
man akhrajal adha 'anil masjid banal baita fil jannah. Sesiapa yang membuang sebarang kotoran atau benda yang boleh menjadi penyakit ataupun menyebabkan kepada orang lain benda yang tak elok, banal baita fil jannah, akan dibinakan satu mahligai, satu rumah dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan yang itu saja. Dalam hadis yang kedua mengatakan kotoran tersebut ataupun benda yang kita buat tersebut, itulah mahar kepada bidadari syurga. Allahu Akbar. No? Itulah mahar kepada bidadari syurga. Jadi siapa yang teringin nak kahwin banyak, cari banyak lagi buat. Itulah maharnya untuk diberikan kepada bidadari syurga. No? Usahalah tengok, kita jaga elok rumah Allah. Mudah-mudahan Allah memelihara hati kita. Kalau kita buang kotoran dalam rumah Allah, ibarat, dan Allah juga boleh buang kotoran yang berada pada hati kita dan juga pada diri kita. Ibarat dia macam tu. Jadi kita kena usaha juga untuk buat sebanyak mungkin yang termampu. Sementara Allah berikan kesempatan kepada kita, kesihatan, kekuatan dan juga rezeki untuk kita sama-sama berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas no? Jadi saya bukakan ruang soalan jika ada siapa-siapa nak tanya soalan. Ada tak? Ada tak soalan? Ada? Tak ada soalan? Ada soalan? Kakak-kakak ataupun mak-mak yang ada di belakang, ada soalan tak? Tak ada? Ada soalan tak? Kalau tak ada, tak ada, saya sambung sikit lagi. Dan sesungguhnya apabila Allah perintahkan kepada kita untuk membuatkan kebaikan, maka Allah menyerukan juga agar kita ni sama-sama. Allah rakamkan di dalam surah Ali Imran, dalam surah Maidah, yaitu hendaklah kita tolong menolong ke arah kebaikan dan juga ke arah ketakwaan, dan juga jangan sama sekali kita tolong ke arah dosa dan juga perpecahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila dia memerintahkan ayat tersebut kepada kita semua, bermakna sudah tentulah ada rahsia-rahsia yang tersembunyi, yaitu kita akan menjadi bertambah kuat dan juga utuh. Tengok, pagi tadi kita usaha buat salah satu program ialah khatan ataupun sunat beramai-ramai. Sunat beramai-ramai. Walaupun zaman Rasulullah dulu tak ada orang buat macam tu. Tak kira ada orang main pula, ada orang main kata bid'ah pula, kacau. Rasulullah dengan para sahabat tak pernah buat cara berjemaah beramai-ramai. Yang ada buat seorang-seorang. Yang ada buat sendiri-sendiri, buat seorang-seorang, tak ada yang secara berjemaah. Tetapi dalam hadis Rasulullah mengatakan, izal taqal khitanan, apabila bertemulah dua kemaluan anak Adam, sama ada lelaki dan juga perempuan, maka wajiblah kena mandi. Ibaratnya itulah maknanya. Khitan ataupun sunat ini adalah sejak zaman Rasulullah lagi, sejak bermula zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia riwayat mengatakan Nabi Ibrahim ketika mana dia dilahirkan, tengok-tengok ada sunat siap dah. Ada riwayat kata macam tu. Mengatakan Nabi Ibrahim adalah yang pertama disunatkan, di mana dia dilahirkan terus dalam keadaan sunat. Ada riwayat yang kata 3 hari selepas dia bersalin, kalau tak silap saya lah, ada malaikat yang mai tolong sunat. Tu no. Bermakna benda ni bukanlah benda yang kecil pada pandangan kita. Kerana ia melibatkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada satu kisah di Sabah. Di Sabah kan masyarakat kaum suku kaum banyak. Jadi ada yang pengen nak masuk agama Islam.
Kemudian apabila teringin nak masuk agama Islam, mereka dengar agama Islam ni bagus, elok sangat, mereka teringin nak meluk agama Islam. Kebetulan pula ada seorang ustaz yang duk bagi ceramah tersebut, dia kata bila meluk agama Islam ni kena kerat, kena sunat. Dia tak jadi meluk agama Islam, terus dia keluar. Dia tak jadi meluk, dia patah balik. Dia kata minta maaf, kalau yang tu saya tak mau. Apa hukumnya? Sebenarnya sunat itu adalah khatan tersebut, benda tu boleh ditangguhkan waktu yang lain. Yang pastinya kena ajak kepada mereka agar cara basuh jangan sampai ayat kecing bertakung di dalam kulit kemaluan tu balik. Yang tu yang pentingnya. Cara basuh tu, kalau kita dulu kita sebut loceh lah, loceh. Kena loceh dulu bagi ni. Loceh dulu macam tu lah. Sebelum nak kena sunat tu sebulan tu, depa pesan dah hang belajar loceh dulu sampai tarik. Tu mana ada dulu lah. Dulu ni. Sebab senang, nanti nak kerat senang. Kalau tak biasa loceh sakit. Jadi dia suruh buat pelan-pelan. Macam tu. Jadi yang pentingnya ialah memberitahu kepada orang yang bukan Islam tersebut, kalau dia nak meluk agama Islam, tahu cara nak basuh, jangan sampai ayat kecing bertakung pada kulit di kepala tu saja. Tidak semestinya bila meluk agama Islam hari ni, esok tu kena pergi sunat dah. Tak, no. Kerana itu wajib yang ditakhirkan. Sunat tersebut yang boleh ditakhirkan, iaitu boleh dilewatkan, bergantung kepada seseorang tersebut. Jadi kena tengok juga keadaan. Ni mat umur 50 dah nak suruh kerat lagi, dia pun tak mau, dia takut dia tak jadi masuk terus. Sebab apa? Dengar-dengar kata kena kerat je, jadi takut sampai tak berani dah. Dia kata kalau macam ni baik tak payah aku duduk agama aku lagi senang. Tu yang pernah berlaku di Sabah. Jadi kalau lah ada orang tanya, boleh tak dilewatkan? Ya, hukumnya boleh. Kerana syarat untuk menjadi agama Islam, untuk sah tersebut, bukanlah terletak kepada kena kerat tu dulu. Ialah yang pertama, kena mestilah beriman dan juga Islam. Yang tu dulu. Adapun yang kerat tersebut, boleh bagi tahu cara pelan-pelan. Mungkin lepas ni kena kerat. Tak apa, dia pun taklah takut sangat. Ni dengar-dengar kata siapa yang masuk ke Islam kena kerat terus, tak jadi terus masuk ke Islam. Allahu Akbar. Itu yang pernah berlaku, no? Yang pernah berlaku di Sabah, Malaysia kita sendirilah. Tapi tak salah lah, kat dia pun tak salah juga, kat ustaz tu. Masing-masing lah kan. Jadi maknanya kalau lah orang tanya, hukumnya boleh, tapi tengok keadaan. Kalau dia kata tak apa, dia bersedar tak apa. Jadi seelok-eloknya tidak perlu menakutkan mereka dengan cara yang sedemikian. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, sampai di sini saja pada malam ini. Sesungguhnya saya mohon kemaafan kepada semua hadirin hadirat, abang-abang, kakak-kakak, emak-emak dan juga ayahnya semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimin wal muslimat wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna 'ilma wa rabbi zidna 'ilma wa rabbi zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.